dan kuasa beserta dengan saf ketakbiran Masjid Bidillah, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Pimpinan, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafa'kan kesyukuran kita pada Allah Azza wa Jalla dipertemukan kita pada malam ini, dan saya menggantikan penceramah yang tidak dapat hadir, dan insyaAllah sukalah untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan sekalian pada malam ini sementara kita menantikan azan Fardhu Isya, satu ayat di dalam Al-Quran Al-Karim yang ada pada surah Sad juzuk yang ke-23 pada ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Maksud ayat yang saya bacakan ini pada muka surat yang ataupun pada surah Sad ayat ke-38 muka surat 455, yaitu dan kepada Nabi Dawud alaihi salam kami kurniakan anaknya yang bernama Sulaiman. Dia, yakni Nabi Dawud ataupun Nabi Sulaiman, adalah sebaik-baik hamba dan awwab, yakni yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh bertuahlah kita yang merupakan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara yang Nabi tinggalkan kepada kita, yaitu Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelum itu, pada surah Sad ayat ke-29, menerangkan betapa Al-Quran ini merupakan kitab yang diberkati. Kitabun anzalnah ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkatan agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pengajaran daripada ayat Al-Quran. Bolehnya bulan Ramadan yang kita nantikan kurang daripada 40 hari bermula daripada malam ini. Bolehnya Ramadan kerana diturunkan Al-Quran padanya. Bolehnya umat akhir zaman, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana diturunkan Al-Quran kepada mereka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, bila mana kita nak mencari keberkatan, panduan dalam hidup, maka dampingilah Al-Quran Al-Karim. Yang mana di antara aspek yang menarik mengenai Al-Quran Al-Karim, di samping kita menghafal Al-Quran, di samping kita membaca Al-Quran, dan yang paling utama kita mengamalkan dan juga memahami Al-Quran Al-Karim. Dan boleh kita sebutkan tuan-tuan, 1/3, hampir 1/3 daripada Al-Quran Allah Subhanahu wa taala membawakan kepada kita kisah dan juga cerita yang berlaku pada zaman dahulu. Dan ada juga kisah yang dimuatkan dalam Al-Quran yang berlaku ketika mana Al-Quran sedang diturunkan, yakni ketika mana hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana persoalan yang dilontarkan kepada baginda, bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menceritakan situasi yang berlaku kepada Nabi berhadapan dengan orang munafik, berhadapan dengan orang Quraisy, musyrikin. Dan ada juga yang dimuatkan dalam Al-Quran ini, Allah menceritakan peristiwa yang berlaku pada masa akan datang, entah kita wujud ataupun telah meninggal dunia, iaitu pada ketika mana dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 dimensi cerita di dalam Al-Quran Al-Karim. Cuma ni ayat yang saya bawakan pada tuan-tuan tadi ialah Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita perihal akan Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang mana tuan-tuan, di antara rukun iman kita ialah beriman yang kita kepada para nabi, para rasul. Bukan saja kita beriman dengan penghulu sebaik-baik makhluk iaitu Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita juga beriman dengan utusan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia, sama ada daripada kalangan nabi ataupun rasul. Yang mana jumlah mereka ini sebenarnya tuan-tuan melebihi daripada 25 orang. Ada mengatakan bahawa satu hadis, walaupun diperselisihkan dari sudut sanad periwayatannya, dikatakan Nabi ini melebihi jumlahnya lebih daripada 100,000 orang. Manakala bilangan Rasul ialah 313, dan hanya disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim sebanyak 25 orang saja. Maka merupakan kepentingan bagi kita, hadirin yang dimuliakan Allah, untuk kita menelusuri
setiap sirah Nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Yang menariknya tuan-tuan, Nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran ialah Nabi Musa AS. Sebutan sebanyak 136 kali. Manakala Nabi yang paling sedikit disebutkan ialah Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa dan juga Nabi Zulkifli. Disebutkan hanya 2 kali dalam Al-Quran. Adapun Nabi Sulaiman AS disebutkan sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Berkongsi tempat dengan Nabi Ishaq juga disebutkan sebanyak 16 kali dalam Al-Quran Al-Karim. Dan Nabi Sulaiman AS ini merupakan anak kepada Nabi Daud AS, yang mana Nabi Daud merupakan daripada kalangan Bani Israel, merupakan Nabi yang pertama diberikan kelebihan yang paling utama dimiliki oleh manusia, iaitu diberikan pangkat kenabian dan diberikan kerajaan. Jadi tuan-tuan, Nabi Daud AS merupakan orang pertama terhimpun padanya 2 kelebihan tadi, diberikan kenabian, pangkat kenabian dan diberikan kerajaan. Dan Nabi Daud AS sudah tentu yang paling istimewa bagi baginda ialah direzekikan, dianugerahkan zuriatnya. Nabi Sulaiman juga memiliki kenabian seperti mana baginda AS. Sudah tentu tuan-tuan, seperti mana lagu yang pernah kita dengar, yang mungkin kita hafal satu ketika dahulu, iman ini tidak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa, tetapi merupakan kepentingan pada ibu dan ayah dengan sepenuhnya mencurahkan tarbiyah Islamiah kepada anak-anak mereka. Adapun selebih daripada itu, maka itu merupakan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh AS merupakan hamba Allah yang salih. Innahu kana 'abdan syakura. Pengiktirafan datangnya daripada Allah. Nabi Nuh AS merupakan hamba yang bersyukur, mendapat kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Tetapi ada juga anak dan isterinya yang ingkar kepada Allah dan kepadanya sendiri. Begitu juga dengan isteri Nabi Lut AS. Tetapi ada juga yang Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada kita daripada kalangan Nabi dan Rasul juga diangkat sebagai Nabi ataupun Rasul. Seperti mana Nabi Ibrahim AS dikurniakan anaknya Nabi Ishaq dan Nabi Ismail AS. Jadi tuan-tuan, yang pentingnya ialah kita dengan sepenuhnya mencurahkan tarbiyah. Kita mendidik anak kita dengan sebaik yang mungkin. Adapun urusan hidayah, taufik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sekian banyak kelebihan yang Allah berikan pada Nabi Daud, contohnya dia boleh mencairkan besi, diberikan suara yang indah merdu, tetapi yang paling berharga bagi baginda AS dikurniakan akan anaknya Nabi Sulaiman AS. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam ayat yang kita bacakan ini, wa wahabna li Daud Sulaiman. Kami berikan kepada Nabi Daud akan Nabi Sulaiman, dan Allah mengiktiraf Nabi Sulaiman AS ini. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Inilah merupakan sebagai hamba. Sesungguhnya Nabi Sulaiman AS awwab. Sifat awwab diulang beberapa kali dalam surah As-Sad yang kita bacakan malam ini, menunjukkan bahawa Nabi ini, mereka ini ada sifat sentiasa bertaubat dan juga beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, dalam Nabi ataupun Rasul sudah tentu ada keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka yang tidak mungkin kita akan perolehi. Contohnya mukjizat, mendapat wahyu dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kebanyakan yang dimiliki oleh mereka sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Contohnya sifat awwab juga boleh diperolehi oleh kita manusia biasa. Kerana itulah hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan Nabi dan Rasul ini daripada kalangan manusia, supaya kita boleh mencontohi mereka dalam banyak perkara. Kalaulah ditakdirkan Nabi ataupun Rasul ini daripada kalangan jin, sudah tentu manusia akan beralasan tidak mampu mengikuti mereka, kerana jin ini memiliki keupayaan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Begitu juga malaikat ataupun Nabi dan Rasul ini tidak dibangkitkan, dipilih daripada golongan malaikat, kerana malaikat ini sudah tentu tidak mempunyai hawa nafsu, lalu mereka tidak ada kecenderungan dalam melakukan dosa. Adapun manusia ataupun Nabi dan Rasul yang kita sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan mereka sebagai manusia supaya kita ini tidak ada alasan daripada mengikuti mereka, menjadikan teladan dalam kehidupan kita.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi pengiktiraf Nabi Sulaiman dengan ni'mal 'abd, sebaik-baik hamba. Kita tuan-tuan, kalau kita dalam pekerjaan kita sebagai pekerja sudah tentu kita akan bersungguh-sungguh dalam tugasan yang diberikan. Sehingga dalam satu tahap, maka majikan, kalau mungkin kita ada perhimpunan jabatan, maka dia mengatakan kepada seluruh staf yang berada di bawahnya, mengatakan inilah merupakan pekerja saya. Maka kita pun sangat berbangga mendengar pujian tersebut. Daripada sekian banyaknya staf, maka kita dikenali oleh majikan kita. Disebabkan potensi yang ada pada kita, kesungguhan pada kita, maka kita sangat berbangga dengan pujian tersebut. Apatah lagi sekiranya pengiktirafan itu datangnya daripada pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kejarlah gelaran dalam dunia ini tuan-tuan, dalam kehidupan kita ini. Moga-moga Allah berikan kita peluang hidup ini supaya kita diiktiraf di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-Nya. Bukanlah semata-mata kita nak kejar gelaran di dunia ini. Kalau dapat, alhamdulillah. Tetapi yang paling hakiki ialah kita mendapat pengiktirafan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pengiktirafan itu kepada baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi tuan-tuan, beberapa kelebihan yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim berkenaan dengan kelebihan yang ada pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antaranya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, diberikan pemikiran yang tajam, membuat keputusan yang lebih tepat walaupun ketika mana usianya masih kecil. Ada satu cerita yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-77. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa Daud Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hubbihim shahidin fafahhamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin." Maksud ayat ini ialah, ingatlah ketika mana cerita akan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ketika kedua-duanya memberikan keputusan mengenai ladang, kerana ladang itu dirosakkan oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka kami berikan pengertian, kefahaman kepada Nabi Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada kedua-duanya, Daud dan Sulaiman, kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung ganang dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Kisah ini disebutkan, dirakamkan dalam Al-Quran Al-Karim. Dikatakan ketika itu Nabi Sulaiman berada dalam usia kanak-kanak, dikatakan 10 ataupun 12 tahun. Dan Nabi Daud, ayahandanya, merupakan raja, dalam masa yang sama merupakan hakim yang mengadili secara saksama di kalangan rakyatnya. Satu hari datang dua orang yang bertemu dengan Nabi Daud alaihissalam, mengadu akan perseteruan di antara kedua mereka. Seorang merupakan pemilik kebun, manakala seorang ini pengembala kambing. Maka pemilik kebun ini mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam, "Wahai raja, sesungguhnya kambing-kambing milik pengembala ini tidak dijaga dengan baik. Lalu dia menceroboh kebun saya, wahai raja." Jadi tuan-tuan, sesiapa yang ada ternakan dan sebagainya, pastikanlah kawallah ternakan tuan-tuan, kerana itu bukan amanah yang perlu dijaga. Jadi pemilik kebun tadi mengatakan, kambing-kambing milik pengembala ini telah merosakkan kebun saya, wahai raja, dan saya mengalami kerugian daripada kerosakan tadi. Maka setelah mana Nabi Daud AS mengira kos kerugian yang ditanggung, maka Nabi Daud AS membuat keputusan. Nabi Daud mengatakan kepada pengembala tadi supaya diserahkan ke semua kambing-kambing miliknya, diserahkan kepada pemilik kebun sebagai kos ganti rugi. Keputusan ini tuan-tuan merupakan keputusan yang betul, keputusan yang tepat. Tetapi Nabi Sulaiman AS yang ketika itu berada di sisi ayahandanya, walaupun dalam usia yang kecil, mencarikan satu lagi solution yang lebih mendamaikan kedua belah pihak. Maka Nabi Sulaiman AS mengatakan, "Wahai raja, ayahanda, apa kata kita suruh pengembala ini sendiri yang memperbaiki semula kerugian, kerosakan yang disebabkan oleh kambing-kambing ini. Dalam tempoh perbaikan itu, perbaikan kebun tadi, maka diserahkan sementara kambing-kambing miliknya kepada pemilik kebun. Sepanjang tempoh pinjaman itu,
maka segala hasil yang didapati pada kambing tadi, jual bulu kambing, susu kambing dan sebagainya, maka diserahkan kepada keuntungan itu kepada pemilik kebun. Sehinggalah kebun itu dipulihkan semula, maka diserahkan semula kambing itu kepada pengembala tadi. Dan pemilik kebun tadi pun dia dapat semula kebun dia dalam keadaan yang diperbaiki semula. Maka inilah merupakan keputusan yang Allah Subhanahu Wa Taala iktiraf datangnya Nabi Sulaiman AS. Maka keputusan itu lebih tepat berbanding dengan keputusan yang diputuskan oleh Nabi Daud AS. Walaupun kita menyebutkan keputusan Nabi Daud AS keputusan yang betul, tetapi di sana ada yang lebih tepat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilham kepada Nabi Sulaiman AS. Kerana itu antara kelebihan Nabi Sulaiman yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ini Allah berikan kefahaman yang jitu kepada Nabi Sulaiman AS. Fafahamnaha Sulaiman. Allah berikan kefahaman kepada Nabi Sulaiman AS. Ada doa yang menarik yang boleh kita baca, mengambil keberkatan daripada ayat tadi. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna, wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna. Allahumma ja'alna mubarakan aynama kunna, waj'alna mafatiha lil khair maghaliqa li syarrin fi kulli makan, waj'alna min ahbabika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semua boleh hafal. Kalau ada live boleh ulang siar semula. Maksud doa ini ialah Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna. Wahai Tuhan yang mengajarkan kepada Nabi Ibrahim, maka berikanlah ilmu juga kepada kami. Kerana dalam ada satu ayat dalam Al-Quran, Allah kata Allah memberikan ilmu kepada Nabi Ibrahim. Lalu kita bertabaruk dengan ayat tadi, kita mengatakan ya Allah yang memberikan ilmu kepada Nabi Ibrahim, maka ajarkanlah juga kepada kami. Wa ya mufahhim Sulaiman, wahai Allah yang memberikan kefahaman kepada Sulaiman, fahimna, berikanlah juga kefahaman kepada kami. Allahumma ja'alna wa ya mufahhim fahimna, Allahumma ja'alna mubarakan aynama kunna. Ya Allah, jadikanlah kami ini diberkati. Berkat ini tuan-tuan satu benda yang datangnya, anugerah yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara kelebihan yang dimiliki oleh insan, bonus datangnya daripada Allah, diberkati kita ini di mana saja kita berada. Kita minta daripada Allah, Allahumma ja'alni mubarakan aynama kunna. Ya Allah, jadikan aku ini berkat. Di mana saja aku pergi, aku diberkati oleh Engkau ya Allah. Dan daripada keberkatan ini, waj'alna mafatiha lil khair. Jadikanlah kami ini merupakan pembuka kunci kepada segala kebaikan yang akan berlaku di sekitar kami ya Allah. Waj'alna maghaliqa lisyarr. Dan jadikanlah kami ini penutup bagi kejahatan yang berlaku. Disebabkan kita tuan-tuan, maka tersebarnya kebaikan. Disebabkan kita juga, maka kita mampu mencegah kejahatan yang berlaku di sekitar kita. Inilah peranan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nak tengok orang itu berkat ataupun tidak, dia banyak menebarkan kebaikan yang berada di sekelilingnya. Dan dialah merupakan orang yang benci kepada kejahatan dan sedaya upaya mencegah kejahatan itu. Itu contoh orang yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tengok kita ini berkat ataupun tidak, kita sering menyampaikan nasihat yang berguna dan kita mencegah kejahatan itu sedaya upaya kita. Dan kita minta daripada Allah, waj'alna min ahbabika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah aku ini, kami ini daripada kekasih-kekasih Engkau ya Allah. Daripada sekian makhluk yang begitu ramai, maka kita sangat-sangat mendambakan supaya kita ini termasuk daripada kalangan yang Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi, mencintai kita. Itulah merupakan cinta yang paling agung, cinta datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini tuan-tuan antara kelebihan yang Allah sebutkan berkenaan dengan Nabi Sulaiman AS. Diberikan kefahaman walaupun dalam usia yang masih kecil. Itu kelebihan yang pertama. Manakala kelebihan yang kedua yang kita sebutkan kepada Nabi Sulaiman AS, tahukah kita tuan-tuan, tanah suci umat Islam yang ketiga, padanya adanya Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa dibina oleh baginda Nabi Sulaiman AS. Sehingga kan betapa dekatnya kita dengan Masjid Al-Aqsa ini, ia merupakan tanah suci umat Islam yang ketiga. Perlu ada empati di kalangan kita, perlu ada sensitiviti di kalangan kita mempertahankan Masjid Al-Aqsa ini daripada kejahatan. Dan Nabi SAW sendiri menyatakan, la tushaddu ar-rihal illa li thalathata masajid.
Masjidil Haram wa Masjid Hadza wa Masjid Al-Aqsa. Janganlah kamu berpenat-penat, bersusah payah pergi untuk ke masjid melainkan 3 masjid yang utama ini. Yang pertama ialah Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan yang ketiga ialah Masjid Al-Aqsa, merupakan kiblat pertama umat Islam. Maksud hadis ini tuan-tuan, maksudnya ialah kita dianjurkan untuk di mana kita berada, di situlah masjid yang kita imarahkan. Di mana-mana saja masjid memiliki ganjaran yang sama. Walaupun mungkin masjid kita ini agak berusia berbanding dengan masjid yang memiliki seni bina yang begitu gah, tersergam indah, walaupun binaannya yang begitu hebat, tetapi solat di dalamnya dengan solat di masjid kita ini walaupun agak berusia, ganjarannya sama saja. Dan tuan-tuan solat di masjid Bukit Indah, tuan-tuan mungkin pergi satu masjid lagi di Senayan, masjid agak besar, kan, Masjid Putrajaya, Masjid Besi, masjid yang terkenal. Ada satu lagi dekat Kelantan, ala-ala Masjidil Haram. Kalau siapa-siapa rindu bolehlah tengok ke situ. Tapi jangan sampai tawaf. Tawaf itu hanya boleh di Mekah Mukarramah. Satu-satunya tempat yang boleh kita bertawaf ialah di Masjidil Haram. Tidak boleh di tempat selain daripadanya. Tawaf maksudnya dari sudut istilah. Tapi dari sudut bahasa tawaf ini, kalau kita biarkan orang rumah kita pergi shopping mall, itu kita tawaf juga. Cuma tawaf dari segi bahasa. Tapi tawaf dari sudut syarak ialah tawaf pusingan di Kaabah saja. Jadi tuan-tuan, di mana-mana saja masjid, fadilat solatnya sama saja. Kan masjid sini ke, masjid yang lama ke, cumanya yang membezakan ialah langkahan kaki ke masjid. Semakin jauh kita melangkah, semakin banyak pahala yang kita peroleh. Tetapi sekali-sekala bolehlah tuan-tuan kita pergi Masjid Negara, Masjid Senayan dan sebagainya, dan kita nak tengok tempat lain. Tetapi merupakan keutamaan bagi kita di mana kita berada, tempat kita mastautin, di situlah kita imarahkan masjid kita. Bahkan urusan pentadbiran pada hari ini, kalau kita nak mohon nikah, kan nak mohon bantuan dan sebagainya, pengesahan mastautin, perlu kita merujuk masjid di mana kita berada. Jadi perlu kita mengenali jiran tetangga kita, mengenali karya yang selalu bersama dengan kita, maka merupakan keutamaan untuk kita mengimarahkan di mana kita berada, di situ masjid yang kita imarahkan. Cumanya kita sebutkan setiap mana kita jauh melangkah kaki ke masjid, semakin banyak pahala yang diperoleh. Akan tetapi tuan-tuan, berbanding ataupun Nabi SAW memberikan pengecualian. Adapun 3 masjid yang kita sebutkan ini merupakan satu anjuran, garakan daripada Nabi SAW. Kita bersusah payah, walaupun dengan jarak yang sangat jauh, memerlukan kos kewangan yang tinggi, tetapi diiktiraf oleh Nabi SAW. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ketiga-tiga masjid ini memiliki fadilat yang berganda-ganda lebih banyak daripada tempat lain. Masjidil Haram, berapakah ganjarannya? 100,000. Jadi ada perbincangan, adakah yang dimaksudkan 100,000 itu hanya di Masjidil Haram ataupun di seluruh Mekah? Wallahu a'lam, yang paling tepat ialah di seluruh Mekah. Selagi mana berada di kawasan Tanah Haram, di Mekah Mukarramah, selagi itulah ganjaran solat itu ialah 100,000 lebih baik daripada tempat lain. Tetapi sudah tentu yang lebih utama ialah di Masjidil Haram. Yang lebih baik ialah di Masjidil Haram. Bila kita faham kaedah ini tuan-tuan, maka janganlah kita bermudah-mudahan bila mana kita direzekikan untuk pergi ke sana, pergi umrah ke, pergi ziarah ke, jangan kita spend hari kita berada di hotel saja, di bilik saja. Maka penuhilah masa kita itu berada di i'tikaf di Masjidil Haram. Jadi itu yang pertama, 100,000 solat lebih baik daripada tempat lain. Adapun masjid yang kedua ialah Masjid An-Nabawi. Masjid Nabawi terletak di Madinah Al-Munawwarah, yang dibina oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Masjid yang pertama atau kedua tuan-tuan yang dibina di Madinah? Pertama atau kedua? Masjid yang kedua. Pertama di mana? Masjid Quba. Masjid Quba masjid yang pertama. Kemudian setelah beberapa hari barulah Nabi SAW membina Masjid Nabawi. Di mana Masjid Nabawi ini ganjaran solat di dalamnya ialah 1,000 solat lebih baik berbanding di tempat lain. Dan fadilat ini hanya khusus kepada Masjid Nabawi saja, tidak terletak di selain daripada tempat di Madinah, berbanding dengan Mekah tadi. Jadi selagi mana tempat itu diiktiraf sebagai Masjid Nabawi, walaupun masjid yang asal tuan-tuan dia hanyalah terletak di Raudhah saja,
tetapi pada hari ini dia ada tausiah, pembesaran daripada zaman sehinggalah ke zaman kita pada hari ini. Begitu luas Madinah ketika Masjid Nabawi pada hari ini. Mungkin pada zaman Nabi SAW dikatakan keluasan Madinah yang diiktiraf ialah besarnya seperti mana dataran Masjid Nabawi pada hari ini. Tetapi suasana sudah berubah, memerlukan pembesaran yang begitu hebat. Maka walaupun dibesarkan Masjid Nabawi itu daripada binaan asalnya, maka ia dianggap sebagai terangkum padanya 1000 solat yang kita sebutkan tadi. Selagi mana solat yang ataupun yang kita dirikan itu diiktiraf tempatnya ialah di Masjid Nabawi, walaupun mengalami pembesaran, tausiah, tetap diiktiraf solat itu 1000 solat lebih baik daripada tempat lain. Itu di Masjid Nabawi. Manakala yang ketiga ialah Masjid Aqsa. Jadi tuan-tuan, antara yang kita ingati pada bulan Rajab ini, pada akhir Rajab nanti, ialah peristiwa Nabi di Isra Mi'rajkan. Isra ini maksudnya ialah Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram pergi ke Masjid Aqsa. Adapun Mi'raj ialah perjalanan Nabi SAW daripada Masjid Aqsa tadi ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Itu Mi'raj. Jadi tuan-tuan, itulah antara kita ingati pada bulan Rajab ini. Nabi SAW pergi ke Masjid Aqsa. Berapa lama tempoh perjalanan Nabi? 1 malam. Tapi tuan-tuan, kita cuba ini sedikit luar topik lah. Kenapa Nabi SAW pergi ke Masjid Aqsa dalam tempoh 1 malam saja? Sedangkan beberapa bulan kemudian Nabi SAW diperintahkan berhijrah. Atau bukan beberapa bulan, beberapa tahun kemudian, 3 tahun selepas itu, Nabi SAW diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Soalannya tuan-tuan, Mekah ke Masjid Aqsa dengan Mekah ke Madinah, mana lagi jauh? Sudah tentu yang lagi jauh ialah Mekah ke Masjid Aqsa, beribu-ribu kilometer. Sedangkan Mekah ke Madinah hanyalah kurang daripada 500 kilometer. Tetapi kenapa perjalanan yang pertama hanyalah mengambil tempoh 1 malam saja sampai Nabi SAW dengan selamat di Masjid Aqsa? Tetapi Mekah ke Madinah mengambil masa berapa hari? Lebih seminggu. Sedangkan tempoh perjalanan itu lebih dekat berbanding dengan Masjid Aqsa. Kenapa tuan-tuan? Jawapannya mungkin kita sebutkan yang Nabi SAW pergi ke Baitul Maqdis kerana Nabi SAW diberikan tunggangan yang namanya buraq. Buraq ini ialah sepantas cahaya. Tetapi kenapa Nabi SAW tidak diberikan buraq ini pada ketika mana Nabi berhijrah? Kalau ditakdirkan diberikan buraq itu, sudah tentu Nabi SAW tidak akan disakiti dalam tempoh perjalanan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Cepat sampai. Mungkin hari ini pun kita boleh naik tren kereta api. Orang katakan kalau kita solat Zuhur di Mekah, naik tren tu lepas solat Zuhur sempat solat Asar di Madinah. Begitulah kepesatan teknologi. Jadi jawapan dia tuan-tuan ialah kerana ketika Nabi dimi'rajkan ke Masjid Aqsa atas kapasiti Nabi sebagai Rasul, merupakan anugerah istimewa kepada Nabi SAW. Adapun Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah atas kapasiti Nabi sebagai manusia. Jadi yang perkara pertama itu sudah tentu kita tak mampu untuk memperolehnya. Tapi perkara yang kedua ini sebagai teladan kepada kita bahawa Nabi juga menempuh kesukaran dalam perjalanan. Dalam berhijrah Nabi SAW menempuh berbagai dugaan. Begitu juga atas konteks kita sebagai konteks manusia biasa, pasti kita akan melewati cabaran dan dugaan dalam hidup kita. Maka kita jadikan Nabi SAW sebagai contoh bagaimana Nabi mendepani cabaran. Begitulah kita jadikan Nabi sebagai ikutan kita. Jadi tuan-tuan, apakah kelebihan Masjid Aqsa ini? Kita sebutkan dibina oleh Nabi Sulaiman AS. Yang solat pada Masjid Aqsa ini lebih baik daripada 500 solat di tempat lain. Kalau Mekah tadi 100,000, di Madinah tadi berapa? 1,000. Masjid Aqsa ialah 500. Dan Masjid Aqsa ini merupakan kiblat pertama umat Islam. Sesampainya Nabi SAW ataupun ketika mana peristiwa Isra Mi'raj itu, maka umat Islam diperintahkan bermula pada tahun 10 kenabian barulah perintah solat 5 waktu dilaksanakan. Adapun 9 tahun sebelum itu dikatakan solat itu hanya wajib pada pagi dan petang saja. Berdalilkan ayat pada surah Ghafir, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Ketika itu solat hanya difardukan sekali pada pagi dan sekali pada petang. Tapi sejak daripada peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita ingat di bulan ini, barulah diperintahkan solat 5 waktu.
yang pada awalnya menghadap ke Baitul Maqdis. Sehinggalah Nabi SAW berhijrah ke Madinah pada tahun ke-17 ataupun pada bulan ke-17. Sesampainya Nabi dan sahabat di Madinah, barulah perintah untuk menukarkan kiblat ke Baitullah di Mekah Mukarramah. Jadi tuan-tuan, antara yang kita sebutkan setelah mana siapnya pembinaan Nabi Sulaiman AS akan Masjid Aqsa, maka dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala 3 permintaan. Jadi tuan-tuan, di sini yang kita pelajari ialah di antara waktu termakbulnya doa bila mana kita selesai mengerjakan sesuatu ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun satu amal kebaikan yang kita lakukan telah sempurna kita lakukan, alhamdulillah, maka disitulah tempatnya untuk kita berdoa pada Allah. Seperti mana Nabi Ibrahim, kan, dia minta daripada Allah dibangkitkan akan keturunannya Nabi ataupun Rasul. Bilakah dia berdoa sedemikian? Setelah mana dia selesai membina Kaabah. Itu yang doa yang diminta oleh Nabi Ibrahim AS. Dan antara waktu makbulnya doa ialah ketika mana kita nak berbuka puasa. Bukankah ketika mana kita nak melengkapkan ibadah kita, di situlah tempatnya untuk kita memohon hajat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga ketika mana kita berzakat fitrah. Jadi pada bulan Ramadan nanti, jadi kita akan menunaikan tanggungjawab kita membayar zakat fitrah. Selesai kita bayar zakat fitrah tadi, maka kita diajukan berdoa. Kenapa tuan-tuan? Kerana situlah tempatnya untuk kita meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita selesai mengerjakan satu ketaatan, di situlah waktu makbulnya doa bagi seseorang. Jadi begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman AS. Selesai saja dia membina Masjid Aqsa, maka dia meminta daripada Allah 3 permintaan. Yang pertama ialah dia meminta hukman yusadifu hukmahu fa'udiyah. Dia meminta daripada Allah akan kebijaksanaan dalam menjatuhkan hukuman, dalam membuat keputusan yang melibatkan rakyatnya. Dan keputusan yang diputuskan oleh Nabi Sulaiman ialah bertepatan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keputusan yang tepat datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'udiyah, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa yang dipinta oleh Nabi Sulaiman AS. Segala keputusan yang dikeluarkan oleh Nabi Sulaiman bertepatan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang kedua, permintaan Nabi Sulaiman AS, dia meminta daripada Allah mulkan la yanbaghi li ahadin ba'dah fa'udiyah. Dia meminta daripada Allah kerajaan yang tidak akan diperolehi oleh orang setelah baginda alaihi salam. Fa'udiyah, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman AS. Jadi tuan-tuan, di antara karakter ataupun di antara raja yang memiliki kekuasaan yang begitu hebat di atas muka bumi ini dalam sejarah peradaban manusia sebenarnya ialah Nabi Sulaiman AS. Yang mana kata Nabi SAW ada 4 orang raja yang diberikan oleh Allah kekuasaan yang begitu hebat melebihi daripada raja yang lain. 2 daripada raja yang saleh, manakala 2 daripada raja yang zalim. 2 yang zalim itu, raja yang zalim ialah Namrud pada zaman Nabi Ibrahim AS. Manakala raja yang zalim yang kedua ialah Bukhtanasar. Raja Bukhtanasar inilah yang mengeluarkan orang-orang Yahudi daripada bumi Palestin. Walaupun dia jahat, tapi ada jasa dia mengeluarkan orang-orang zalim daripada tanah suci Palestin. Bukhtanasar yang hidup beberapa lama sebelum datangnya Nabi Uzair. Nabi Uzair ini diperselisihkan di kalangan ulama, adakah dia Nabi ataupun hamba yang saleh. Tetapi majoriti ulama mufassir mengatakan Uzair juga merupakan salah seorang Nabi. Jadi itu 2 raja yang zalim. Manakala 2 raja yang saleh ialah Nabi Sulaiman AS sendiri. Diberikan kekuasaan meliputi timur dan barat, diberikan kepada Nabi Sulaiman. Manakala seorang lagi raja yang adil, raja yang saleh ialah yang kita baca kisahnya dalam surah Al-Kahfi, iaitu Zulkarnain. Zulkarnain kerana digelar Zulkarnain kerana dia memiliki kekuasaan kerajaan itu timur hinggalah ke barat. Jadi itu yang raja yang saleh. Adapun Nabi Sulaiman AS, dia meminta daripada Allah kerajaan yang tidak akan diberikan oleh orang setelah baginda. Bagaimana hebatnya Nabi Sulaiman AS ini, bukan saja dia mentadbir manusia, tetapi diberikan keupayaan untuk memahami bahasa binatang, menjadikan haiwan sebagai tenteranya.
Nanti kita akan telusuri kisah surah An-Naml, surah semut, di mana ketika Nabi Sulaiman alaihissalam cek para tenteranya di kalangan haiwan, di antara itu ialah golongan semut sendiri sebagai raja ataupun sebagai rakyat di bawah pemerintahan Raja Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan di antara itu juga jin-jin juga ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan jin ini tuan-tuan seperti mana manusia, yakni mereka ini mukallaf, bukan muallaf, mukallaf. Muallaf ini orang yang dijinakan hatinya. Biasanya istilah ini kita untuk kita merujuk kepada orang yang masuk Islam, baru masuk Islam, muallaf. Tapi bila mana kita menyebutkan mukallaf dengan huruf kaf, maksudnya ialah orang yang diberati setiap amalannya, sama ada apa yang dilakukan itu dapat pahala ataupun dapat dosa. Itu namanya mukallaf. Seperti mana manusia, jin juga mukallaf. Setiap amalan mereka itu ditimbang antara sama ada diberikan dosa ataupun pahala. Dan jin ini ada yang soleh dan ada yang sebaliknya ataupun yang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Dan jin itu mengatakan ada di antara kami muslim dan ada di antara kami yang qasitun, orang yang menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kafir. Maka jin yang kafir ini yang melakukan kejahatan inilah yang kita namakan sebagai syaitan. Jadi syaitan ini kepada golongan jin yang kafir, yang banyak melakukan kerosakan, yang banyak menghasut manusia, maka ini namanya syaitan. Tapi jangan kita lupakan bahawa manusia pula digelar syaitan. Manusia yang sukakan kepada kejahatan, tidak suka kepada kebaikan, suka membuat kerosakan dan sebagainya, maka ini juga dinamakan sebagai syaitan. Dalilnya pada surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan pada tiap-tiap nabi itu adanya musuh di kalangan syaitan, syaitan jin dan syaitan manusia. Kerana itu kita meminta daripada Allah isti'adzah. Bila mana kita menyebutkan membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, maka kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang direjam, iaitu golongan jin yang jahat, yang suka membuat kekacauan, menghasut manusia untuk melakukan kejahatan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi walaupun syaitan ini, golongan jin ini yang mempunyai keupayaan yang luar biasa, tetapi mereka ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi itulah di antara pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia meminta daripada Allah kerajaan yang tidak akan diberikan kepada orang setelah baginda. Karena boleh jadi kalaulah ada orang yang memiliki keupayaan sama seperti Nabi Sulaiman, jatuh kelebihan itu kepada orang yang jahat, maka dia akan memanipulasi kekuasaan itu, lalu akan menebarkan kerosakan yang lebih dahsyat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala hanya menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan sudah tentu apa yang diberikan kepada Nabi Sulaiman ini merupakan satu anugerah. Bila mana kita menyebutkan anugerah, ia bukan benda yang boleh dipelajari. Kadang-kadang ada ilmu, orang kata nak menundukkan jin, jadikan jin berkhidmat untuk kita, maka ini satu pembohongan yang sebenar. Kerana apa yang diberikan kepada Nabi Sulaiman ialah anugerah daripada Allah, bukan boleh dipelajari. Dan ada juga profession yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim berkaitan dengan golongan jin yang berkhidmat di bawah kerajaan Nabi Sulaiman. Banna'in wa ghawwas. Ada di kalangan jin ini kontraktor, membina bangunan. Dan ada di kalangan mereka ghawwas, diver, penyelam, yang mencari mutiara-mutiara khazanah laut yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi inilah berkat daripada permintaan doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Manakala yang terakhir, apakah permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam? Kalau yang pertama, yang kedua tadi untuk dirinya. Tetapi bagaimana hamba yang soleh, dia berdoa bukan sahaja untuk dirinya, tetapi dia berdoa juga kepada orang lain. Seperti mana kata Nabi, kan, doa yang dipanjatkan kepada orang lain tanpa pengetahuannya, maka kebaikan itu akan terpantul semula kepada kita. Kalau kita doa supaya kawan kita ini diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki, maka kita pun akan diberikan sebanding dengan apa yang kita minta kepada kawan kita tadi. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam meminta yang ketiga untuk orang selain daripada baginda. Dia meminta daripada Allah Subhanahu wa taala supaya siapa yang datang ke Masjid Aqsa ini untuk solat di dalamnya, maka diampunkan segala dosa-dosanya. Seperti mana seorang yang baru lahir ke dunia. Orang yang baru lahir ke dunia, tuan-tuan, tidak ada noda, tidak ada dosa.
Jadi itulah yang dipinta oleh Nabi Sulaiman AS, menjelaskan akan kelebihan Nabi Sulaiman, dan yang kedua ialah menjelaskan akan kelebihan di Masjid Aqsa itu sendiri. Maka bercita-citalah kita tuan-tuan, semoga kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita menutup mata meninggalkan dunia ini, maka kita berkesempatan untuk pergi ke Masjidil Haram, pergi ke Masjid Nabawi, dan pergi ke Masjid Aqsa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setakat itu yang boleh kita kongsikan pada malam ini berkenaan dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. InsyaAllah sekiranya ada pertemuan akan datang, kita akan lanjutkan bicara pada surah Sad ayat ke-31 sehingga ayat yang ke-35. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.